Hai semua anak murid Cikgu Sam Pak UTM. Semoga kamu semua dalam keadaan sihat. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, ada banyak tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita. Kita nak tengok macam mana mereka ni membiak dan bagaimana kenapa tujuan tumbuhan perlu membiak. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, pernah tak tengok biji benih bercambah? Jadi sebelum kita mulakan kelas pada pagi ni, Cikgu Sam nak tunjuk pada kamu satu video macam mana biji benih ini bercambah. Okey, ini dah time lapse tau. Maksudnya dia cepat-cepat, kita rakam cepat-cepat. Okey, ready? Okey. Itu dia cara tumbuh-tumbuhan bercambah dan ini juga membuktikan bahawa tumbuhan bergerak. Sebab pergerakannya tersangat lambat, jadi kalau kita rakam dan kita percepatkan, kita akan nampak pergerakan tumbuh-tumbuhan itu. Tapi dalam video tadi, semuanya Cikgu Sam ambil contoh daripada biji benih. Bercambah daripada biji benih. Tetapi sebenarnya tumbuh-tumbuhan ni ada banyak lagi cara untuk dia bercambah. Jadi kita nak tengok beberapa contoh, beberapa kaedah ataupun cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jom kita pergi ke slide seterusnya. Okey, pertama sekali kita kena tahulah mengapa apapun tujuan tumbuhan membiak. Kenapa dia perlu membiak? Okey, pertama, tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Pupus ni maksudnya dah tak ada di dunia, macam dinosaur lah. Jadi tumbuh-tumbuhan ni pun nak anaknya terus hidup dan terus wujud di dunia. Okey, terdapat pelbagai cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. So kita tengok cara yang pertama. Okey, cara yang pertama yang kita tengok video tadi melalui biji benih. Okey, ni cikgu saya ambil daripada buku teks tahun 3 kamu ya. Okey, pertama biji benih, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Jadi maksud kalau kamu tengok ada pokok tu yang ada buah, jadi dia adalah cara pembiakannya adalah melalui biji benih. Contoh diberi pokok cili dan pokok betik. Ada lagi tak? Ada contoh-contoh yang lain. Cikgu Sam bagi di sini durian, mangga dan rambutan. Yang ini biasa kamu makan lah kan. Okey. Dan bijinya bila kita buang dan dia akan tumbuh anak pokok yang baru. So cara pembiakannya melalui biji benih. Okey, kita tengok cara yang kedua melalui anak pokok. Anak pokok macam mana tu? Okey, anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya menjadi pokok baharu. Okey, kalau kamu pernah tengok pokok pisang kan ataupun pokok keladi, kamu perasan tak? Yang pokok besar ada, lepas tu di keliling dia tu ada pokok kecil-kecil. Tu namanya anak pokok. Dalam gambar ni pun dah tunjuk kan. Okey, contoh lain yang Cikgu Sam berikan pada kamu, ya nanas. Okey, nanas Kamu nampak ni anak pokok yang dah mula tumbuh dekat buah ni. Dan kalau di bawah ni pun akan ada banyak
anak pokok yang akan tumbuh di keliling induk dia. Okey. Induk tu apa Cikgu Sam? Induk tu mak lah. Tapi kat pokok kita tak panggil lah mak, kita panggil induk. Okey, next. Okey, melalui batang bawah tanah. Okey, batang bawah tanah bukannya bermakna batang yang panjang tu ini biasanya tumbuh-tumbuhan yang berumbisi dulu masa Cikgu Sam dia panggil ubi lah. Tapi sekarang bila zaman dah berubah, time kamu ni dipanggil batang bawah tanah. Okey. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Okey, ini biasalah kita tanam bawang, kita tanam ubi kentang, masukkan saja ubi kentang tu dalam tanah, nanti tumbuhlah pokok baru. Dan bawang paling senang kan, di dapur kamu pun memang ada bawang, masukkan saja dalam tanah, buah dalam pasu, nanti tumbuhlah pokok yang baru. Ini bermakna batang bawah tanah. Okey, contoh yang lain, ini apa dia? Halia. Ini kunyit. Okey, so ada dua, halia dan kunyit. Ada banyak lagi contoh Okey, seterusnya kita tengok melalui spora. Ni yang keberapa ya Cikgu Sam? Yang ketiga ke empat? Okey, yang ketiga ke empat ni. Okey, yang ni melalui spora. Okey, spora ni kalau kamu pernah tengok paku pakis dekat sekolah kita kan. Kalau kamu perasan di bahagian bawah pokok tu ada macam bintik-bintik merah. Kan? Okey, itu adalah spora. Dan begitu juga pada cendawan Cendawan berada di bawah cendawan tu, nampak tak di bahagian bawah yang payung tu, di bahagian bawah dia tu ada spora. Jadi pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Tapi tak semua, jangan kata semua pokok tak berbunga tu melalui spora. Ada cara lain juga, ada pokok yang lain mempunyai cara yang lain juga. Okey. Okey, contoh diberi paku pakis dan cendawan. Contoh lain Cikgu Sam bagi ialah ni apa ni? Kat rumah kita ada lumut, dekat longkang-longkang. Lumut juga membiak melalui spora. Okey, seterusnya. Melalui keratan batang. Okey, keratan batang. Ini senang. Kamu biasa ni kalau duduk di kampung seronok ni memang kamu akan tahu. Di sekolah kita pun ada ni. Pakcik tukang kebun kita juga tanam pokok ni. Ya, pokok ubi kayu dan juga pokok bunga kertas. Senang je cara dia. Kamu kerat kerat. Nama pun keratan, berasal daripada kerat. Keratan batang ialah pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Maksudnya batang tu kamu cucuk dalam tanah dan kamu siram lah kan. Perlulah siram dan perlukan cahaya matahari dan suhu yang sesuai. Okey, jadi batang tu bila lama-lama dalam seminggu dia akan tumbuh tunas yang baru dan menjadi pokok yang baru. Itu yang dinamakan keratan batang. Contoh lain yang Cikgu Sam beri ialah pokok bunga raya dan juga pokok bunga mawar. Kamu selalu duk panggil bunga ros. Bunga mawar. Dalam bahasa Melayunya bunga mawar. Okey, next. Melalui daun. Yang ni biasa Cikgu Sam pun tengok ada murid kita yang simpan daun ni, daun setawar ni dalam buku teks. Dan tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, memang cara pembiakan dia kan. Keluarlah akar di keliling daun tu. Okey. Okey, melalui daun, ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Induk tu tadi Cikgu Sam dah beritahu dah, mak dia lah. Pokok yang besar tu. Jadi kita petik saja daun, contohnya pokok lidah jin dengan pokok setawar ni kita petik, lepas tu kita tanam semula. Letak je cucuk saja di tanah, nanti akan tumbuhlah pokok yang baru melalui daun dia. Ni cara pembiakan melalui daun. Contoh yang lain Cikgu Sam, ni pernah nampak ni? Mungkin pernah nampak tapi tak tahu nama kan. Okey, ni namanya begonia. Ni kalau Cikgu Sam masuk kampung seronok ni, hampir semua rumah ada ni pokok begonia ni. Ada yang bunga warna putih, warna pink. Tetapi cara membiak dia menggunakan daun. Okey, jadi senanglah pokok ni nak membiak. Kamu petik saja daun yang matang, jangan ambil yang pucuk. Kemudian cucuk kat tanah, jadilah pokok baru. Okey, so ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Masih ingat ke? Tak ingat, tak berapa ingat. Okey, kita ulang balik melalui latihan.
Sorry, satu lagi meltdown ialah pokok sukulen. Okay, pokok sukulen ni macam cactus lah, bunga cactus tapi berdaun. Daun ni senang je. Petik masuk dalam tanah, nanti keluarlah pokok yang baru. Ni kalau nursery ni banyak ni, memang Cikgu Sam memang buat koleksi tapi susah nak jaga. Terlebih air pun mati, terkurang air pun mati. Okay, jadi kena rajin nak tanam kalau siapa nak tanam sukulen ni. Okay, next. Latihan. Tak berapa ingat kan tadi, Cikgu Sam tahu. Jadi Cikgu Sam nak refresh balik, nak ingatkan kamu balik. Ada 6 cara, jadi kita tengok bersama-sama. Okay, dia kata namakan cara pembiakan tumbuhan berikut. Okay, ni tadi cendawan. Jadi apakah cara pembiakan dia? Betul, spora. Cara pembiakannya adalah spora. Okay, seterusnya yang kedua, nanas. Ingat lagi tak cara pembiakan nanas tadi? Betul, anak pokok. Okay, yang ketiga. Ni tengok jambu batu. Tadi tak ada pun contoh jambu batu Cikgu Sam ni. Tak bagi pun kami. Kamu tengok, dia berbuah. Bila berbuah dan ada biji, senang je apa dia? Yes, melalui biji benih. Okay, dah ada 3 kan? Spora, anak pokok, biji benih. Seterusnya, yang keempat. Alah, ubi kentang. Ubi kentang ni kita korek dalam tanah. Jadi, ya, batang bawah tanah. Senang je kan? Ingat je ubi kentang, halia, kunyit, bawang merah, bawang putih, semuanya bawah tanah. So, batang bawah tanah lah. Okey, seterusnya. Ni bunga apa ni? Bunga raya. Jadi bunga raya ni, betul, keratan batang. Kita keratkan batangnya dan kita cucuk dalam tanah dan tumbuhlah pokok baharu. Okey, seterusnya. Ni tadi macam pernah nampak, pernah dengar nama dia. Nama dia begonia. Okay, begonia last tadi Cikgu Sam beritahu dah. Ya, tinggal satu lagi iaitu melalui daun. Jadi ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Boleh? Boleh ke? Okay, kita pergi ke latihan seterusnya untuk memastikan kamu ingat semula. Okay, Cikgu Sam bagi masa 10 minit, banyak sangat kot. 7 minit untuk salin nota ini, bukan salin nota lah, salin latihan ini dalam buku nota kamu. Okey, cuma buat arahan, kemudian pastikan tulis hari dan tarikh, kemudian tajuknya pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tulislah, binakan satu peta buih tentang cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Buatkan satu bulatan yang besar, kemudian ada 6 bulatan di keliling dia. Jadi 6 bulatan tu nak bubuh apa ya? Ya, bubuhlah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kita dah belajar tadi ada 6. Boleh? Bagi siapa yang lambat salin, dia boleh pause video Cikgu Sam dan boleh salin. Okey, Cikgu Sam pergi ke sesi soal jawab. Okey, kalau kamu dah tak ada soalan, tiba-tiba je tak ada soalan. Okay, kalau ada soalan, tolong tanya sekarang. Kalau tiada soalan, ataupun malu nak tanya kan, ramai kawan nak tengok, boleh personal WhatsApp Cikgu Sam. Cikgu Sam akan jawab. Dan kalau tak boleh sangat, Cikgu Sam akan call terus. Alright, kita dah sampai ke penghujung kelas kita hari ini. Jadi Cikgu Sam berharap kamu semua akan berada dalam keadaan sihat, ceria dan gembira selalu. Dan amalkan SOP, elakkan kawasan sesak, sempit dan apa? Sesak, sempit dan 3S. 1S lagi tolong cari boleh? Okey, jadi amalkan SOP ya. Pastikan cuci tangan tu selalu. Elakkan pergi ke tempat-tempat luar. Jadi kalau kamu keluar sekarang ni tak ada dah compound, terus direman. Jadi hati-hati dan jaga diri. Tujuan kita dilindungi begini sebab kita disayangi. So jangan keluar untuk bermain-main dengan rakan sebelah rumah. Okey, boleh. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye.